Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Baiklah. Pada hari ini kita akan menggunakan buku teks jilid 2 pada muka surat 11. Buku teks jilid 2 pada muka surat 11. Kita akan fokuskan pada aspek tata bahasa, iaitu kata tunggal. Kata tunggal sebagaimana yang sudah dimaklumkan pada sesi-sesi yang lalu, kata tunggal ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan dan dia boleh berdiri sendiri. Apa maksudnya? Boleh membawa maksud yang bermakna tanpa menggunakan sebarang unsur tambahan imbuhan. Lihat di sini contoh kata tunggal yang diberi, ada 4 gambar. Setiap gambar diberi 3 kata tunggal. Gambar pertama, orang, zinc, masuk. Semuanya kata tunggal. Jadi, apa yang kita akan buat dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu jasa nenekku terhadap negara. Apa yang kita akan buat ialah kita akan baca sedikit bagaimana dia membina ayat yang berkesinambungan. Maksudnya ayat yang berkait antara satu ayat dengan satu ayat yang lain tentang sebuah cerita. Berkesinambungan maksudnya sebuah penceritaan, gabungan beberapa ayat yang menceritakan tentang sebuah kisah. Ini tentang jasa nenek dia terhadap negara. Baik. Ini Alice. Ini ibunya. Kita baca dahulu perbualan antara Alice dan ibunya dan kita akan kaitkan bagaimana dia menggunakan kata tunggal yang diberi untuk menceritakan perihal gambar. Alice kata, "Ibu, tolonglah bercerita tentang pengorbanan nenek kepada negara suatu masa dahulu." Ibunya respons, "Alice, dahulu nenek kamu seorang pejuang. Nenek bertugas sebagai anggota polis sebelum merdeka. Pada masa itu, nenek dan beberapa orang polis lelaki bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Nenek menjaga pintu untuk masuk ke kampung." Mari kita lihat bagaimana kata tunggal orang, zinc dan masuk digunakan untuk membina ayat tentang sebuah kisah. Kita lihat gambar. Ada 3 orang anggota polis. Ini anggota polis zaman dahulu, sebelum zaman sekarang lah. Uniform mereka begini. Sekarang sudah berubah. Ini anggota polis, ada 3 orang. Nenek Alice anggota polis. Inilah dia nenek Alice semasa zaman mudanya dahulu. Lagi ada 2 orang polis lelaki. Di pondok kawalan mereka berbumbungkan dengan atap zinc. Okey. Baik, yang pertama orang. Bagaimana dia buat ayat? Pada masa itu nenek dan beberapa orang polis lelaki. Nenek dan beberapa orang polis lelaki. Okey, dah gunakan zinc. Dia kaitkan dengan perkataan kedua, zinc. Bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Okey. Dia kaitkan dengan pondok yang berbumbung zinc. Satu lagi masuk. Dia buat satu ayat yang baru. Nenek menjaga pintu untuk masuk ke kampung. Ini neneknya. Nenek Alice sedang bertugas menjaga pintu masuk ke kampung.
Baik, sekarang kita akan lihat pada gambar yang kedua. Ada 3 kata tunggal. Cuaca. Lihat keadaan cuaca. Matahari bersinar bermaksud cuaca pada masa neneknya bertugas. Cuaca panas terik. Kata tunggal yang kedua, wanita. Ini wanita, orang perempuan. Dan kata tunggal yang ketiga, kanak-kanak. Walaupun ini kata ganda, tetapi dia masih kata tunggal. Dia tidak melibatkan dengan tambahan sebarang imbuhan. Cuaca panas, wanita ada, bagnya sedang diperiksa oleh Nenek Alice. Kanak-kanak, di belakangnya ada kanak-kanak. Ada 3 tempat ataupun ada 3 bahagian untuk kita bina ayat. Jadi, kita akan cuba membina ayat. Perkataan yang pertama, cuaca. Perkataan yang kedua, wanita. Dan perkataan yang ketiga, kanak-kanak. Cikgu akan bagi satu panduan untuk kamu. Baik, kita pilih perkataan yang pertama, iaitu cuaca. Bagaimana ayat yang kita boleh buat? Cuacanya panas terik. Jadi, ayatnya cikgu akan buat. Nenek bertugas semasa cuaca panas. Okey. Ini ayat yang mudah dan ringkas. Jika murid-murid mampu untuk membuat ayat yang lebih baik, silakan. Jangan hadkan idea anda dengan ayat yang cikgu bagi. Okey. Boleh kembangkan idea itu. Baik, untuk ayat yang kedua, wanita. Apa kaitannya wanita? Wanita ini membawa beg dan Nenek Alice sedang memeriksanya. Jadi kita boleh buat ayat tentang Nenek Alice memeriksa beg wanita ini. Jadi kita cuba. Nenek Alice memeriksa, R-I-K-R-I-K, S-S memeriksa beg seorang, kita sambung di bawah, seorang wanita. Okey, kita dah gunakan kata tunggal yang kedua. Kita lihat kata tunggal yang ketiga. Kanak-kanak. Di belakang itu ada kanak-kanak. Jadi ayat yang paling mudah, kita nyatakan sahaja. Di belakang wanita itu ada 2 orang kanak-kanak. Okey, semula kita kena jarakkan di dengan belakang. Okey, jarakkan belakang wanita itu ada kanak. Okey, tak muat, tak apa, kita sambung di bawah. Kanak-kanak. Baik. Selesai untuk gambar yang kedua. Kita akan lihat gambar yang ketiga. Kata tunggalnya ialah doa, makan, minum. Jadi ayat yang pertama, doa. Nenek Alice membaca doa. Kenapa? Kerana dia hendak makan dan minum. Okey. Apa yang cikgu lihat di sini, kita boleh gabungkan ketiga-tiga kata tunggal ini dalam satu ayat dengan menggunakan kata hubung. Okey. Sebab pada masa yang sama dia berdoa dan makan. Jadi kita boleh gunakan
kata hubung. Kalau tak guna kata hubung pun tak apa. Nanti kita akan lihat bagaimana kita boleh buat ayat. Makan dan minum, kita boleh gunakan kata hubung dan. Makan dan minum. Baik, kita cuba. Kita cuba buat satu ayat menggunakan ketiga-tiganya. Nenek Alice berdoa. Bolehkah kita masukkan imbuhan berdoa? Tak boleh sebab ini kata tunggal. Jadi kita jangan gunakan berdoa, kita gunakan membaca doa. Nenek Alice membaca doa sebelum makan dan minum. Baik. Ya, cikgu tak gunakan kata hubung, cikgu gunakan sebelum. Nenek Alice membaca doa sebelum makan dan minum. Okey. Jadi dalam satu ayat ini ketiga-tiga kata tunggal dah pun digunakan. Doa, makan, minum. Baik, gambar yang keempat. Kita lihat. Sekarang Nenek Alice pada hari ini, dia bukan lagi seorang anggota polis. Nenek Alice dah tua dah ni. Apa yang diceritakan dalam gambar Nenek Alice yang sekarang, dia sudah tidak memakai pakaian seragam. Jadi dia sedang duduk. Sambil duduk dia memegang pingat. Ini pingat. Pingat ni maksudnya anugerah atas sebab jasa-jasa yang dilakukan. Dianugerahkan dengan pingat. Dan bangga. Bangga ialah perasaan di dalam hati. Lihat muka neneknya. Ada perasaan bangga. Sebab apa? Menerima pingat atas jasa-jasa yang dia buat. Bila dia buat, bila dia meneliti pingat itu, semasa dia duduk. Jadi, bagaimana kita nak buat ayat? Kita cuba buat ayat yang pertama dengan perkataan duduk. Ada kerusi kan? Baik, kita lihat di sini. Nenek Alice duduk di atas. Di dengan atas mesti dijarakkan. Sama juga dengan di dan belakang. Sebab ini arah atau tempat. Belakang, atas itu arah. Jadi, kata sendi di mesti dijarakkan. Ini Alice duduk di atas kerusi. Okey. Pingat. Untuk pingat, kita buat ayat yang kedua. Kita guna kata ganti nama. Tak sebutlah nama Nenek Alice. Kita panggil dia. Okey. Dia sedang meneliti pingat yang diterima. Okey. Di dengan terima tak perlu dijarakkan, ditulis rapat sebab ini bukan tempat ataupun arah. Untuk perkataan atau kata tunggal yang ketiga, bangga, kita ceritakan tentang perasaan Nenek Alice. Okey, ini ayat yang ketiga. Nenek Alice berasa bangga Nenek Alice berasa bangga. Jika kita nak buat ayat yang ringkas, sudah boleh noktah di sini. Dah siap. Nenek Alice berasa bangga.
Jika kamu ada idea untuk mengembangkan ayat ini, boleh. Sebelum noktah, boleh tambah lagi ayat. Nenek Alice berasa bangga kerana menerima pingat itu. Okey, itu ayat yang lebih baik. Jadi, setakat ini sahaja untuk tajuk kita, Jasa Nenekku Terhadap Negara, dan daripada buku teks jilid 2 muka surat 11. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.